Assalamualaikum, hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, sebelum saya ke video kali ni, saya nak ucapkan terima kasih untuk korang yang dah bagi banyak respon dekat video-video saya yang lepas. Memang saya agak sibuk seminggu dua ni, so memang tak sempat sangat nak baca komen daripada korang, tapi time saya ada masa tu memang saya akan baca lepas tu balas lah macam tu. So harapnya korang faham lah Okey, untuk kisah kali ni memang tak asing lagi untuk pemburu-pemburu cerita misteri, pemburu cerita kisah-kisah jenayah, dan kisah ni sebenarnya di-request oleh salah seorang yang menonton channel ni juga. Sebenarnya dah ramai dah yang buat kisah ni, tapi tetap ada juga yang requestkan benda ni, so why not kan saya ceritakan versi AA pula. Dan saya tahu ada beberapa orang yang menonton channel ni memang setia kat sini je dan dah tak pergi tengok dah channel yang lain. Even orang yang terdekat saya pun, kalau saya tanya dia, kau tahu tak cerita tentang Mat Komando? Lepas tu cakap, Mat Komando? Apa tu? Jadi memandangkan setengah orang tu memang stay dekat channel ni je, saya ceritakanlah juga kisah ni. Okey, kisah kali ni adalah kisah Mat Komando. Kalau kita sebut je komando, mesti kita akan fikir yang dia ni askar kan? Alah, macam cerita komando tu, yang bang 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 tembak mencari kebenaran tu Kan banyak juga movie-nya sampaikan dia buat komando 1, komando 2, komando 3. Okey, tak payah nak lengahkan masa, dah sedia? Jom kita mula. Nama sebenar Mat Komando ni adalah Ahmad bin Muhammad Arshad. Jadi sebelum dia ni terkenal dengan dunia jenayah, dia pernah join Tentera Melayu dan dia ada dalam unit komando elit Tentera Diraja Malaysia. Katanya 2 tahun jugalah dia jadi komando. Dia boleh keluar daripada askar tu. Jadi lepas dia dah berhenti daripada tentera tu, dia adalah buat kerja-kerja lain. Katanya masa tu dia sempatlah jadi pemandu lori, pemandu bas, pemandu teksi. Jadi dia buat kerja-kerja ni biasalah untuk tampung keluarga dia, untuk sara anak bini kan. Masa tu tak tahulah apa yang mempengaruhi fikiran dia. Ya, kerja yang dia buat masa tu adalah merompak. Yang mana kita tahu kalau kerja merompak ni memang bukanlah satu kerja yang akan bagi manfaat, mendatangkan hasil yang positif kepada masyarakat. Membahayakan masyarakat masa tu adalah. Dan masa itulah dia pun tubuhkan satu kumpulan, satu geng yang dinamakan sebagai Geng 13. Jadi Geng 13 ni memang terkenal sangatlah dengan kumpulan gangster yang paling terkenal dekat Malaysia. Jadi katanya dia orang punya style ni ikut bos dia orang lah, ikut latihan yang Mat Komando ni bagi kat dia orang. Dan korang tahulah Mat Komando ni apa? Askar kan? Jadi latihan yang ahli geng dia ni dapat daripada Mat Komando tu memang jenis latihan ketenteraan. Macam latihan yang kejap lagi kita nak pergi berperang ni, macam tu. Kalau geng-geng ni hantar dekat Syria, dekat Palestin tu, mungkin lagi dapat banyak manfaat lah kot. Jadi ada satu hari tu bila dah complete dah satu geng dia, bila dah latihan ketenteraan tadi pun, dia pun dah turunkan ilmu dia kan. Kalau orang nak tembak kau elak macam gitu. Jadi bila dah complete, bila dah ready tadi, diorang pun aim nak pergi rompak sebuah ladang kelapa sawit. Sebenarnya bukanlah nak pergi rompak ladang kelapa sawit tu, bukannya nak pergi rompak buah kelapa sawit tu tau. Tapi dekat ladang kelapa sawit tu, dia macam ada sebuah rumah kat situ, dan pemilik ladang tu ada pergi ke rumah tu pada hari tu. Katanya pemilik ladang tu memang dia ada simpan duit dekat ladang dia, dekat rumah yang tengah-tengah ladang tadi. Jadi dah dapat hint tadi, dia pun cantik je lah buat plan kan. Dan masa tu berjaya lah dia orang dapat rompak duit yang tersimpan dekat ladang kelapa sawit tu. Dan sebenarnya itu adalah rompakan pertama mereka yang dicatatkan. Kalau ada yang sebelum-sebelum ni dia orang pernah buat rompakan, itu wallah alam lah. Cuma yang dicatatkan dekat ladang tu lah rompakan pertama dia orang. Okey, rompakan pertama tadi dah berjaya, dia orang pun plan lah rompakan-rompakan yang seterusnya. Lepas tu satu-satu dia buat rompakan, sampaikan dah jadi satu siri rompakan yang besar. Kalau orang yang bunuh orang satu-satu dia panggil pembunuh bersiri, ini mungkin boleh dipanggil sebagai rompakan bersiri. Katanya jumlah rompakan dia orang tu lebih kurang 52 rompakan yang bersenjata. Dan secara totalnya dia orang dah rompak sebanyak 2.5 juta. Bukannya satu tempat 2.5 juta tau. Jadi dia merompak dekat tempat A, dia dapat beberapa ratus ribu. Dia merompak dekat tempat B, dia dapat berapa puluh ribu. Jadi sebenarnya geng-geng diorang ni ada banyak lagi kes-kes jenayah yang lain. Macam kes curi motosikal, cubaan membunuh, dan banyak lagi lah. Jadi modus operandi yang diorang guna sebelum diorang ni pergi merompak, diorang akan
aim dulu kereta mana hari ni yang nak dicuri. Kiranya diorang bukanlah pergi mencuri dengan kereta diorang sendiri ataupun van diorang sendiri, tak. Tapi diorang akan pergi curi dulu kereta daripada orang lain. Biasanya diorang akan aim kereta-kereta yang dibawa oleh orang perempuan. Sebab iyalah kan, orang perempuan ni lemah, tak melawan kalau kes-kes yang macam gitu. So mungkin diorang senanglah sikit untuk ambil, untuk rampas kereta tu. Jadi cepatlah sikit dapat kereta, cepatlah sikit diorang boleh buat kerja. Dah larikan kereta tadi, barulah diorang akan straight pergi merompak dekat tempat-tempat mana yang diorang dah aim dah nak merompak tu. Jadi lepas dah siap dah, lepas dah settle dah misi merompak tadi, kereta tu sebenarnya diorang akan buang dekat satu tempat dan kadang-kadang diorang akan bakar kereta tu untuk hilangkan bukti. Jadi bijaknya geng diorang ni, diorang akan selalu aim tempat-tempat yang terpencil. Diorang tak adalah nak aim, okay, bank A, bank B, bank C, yang tempat-tempat yang macam pusat bandar ke macam tu, tak. Tapi diorang aim kepada tempat-tempat yang memang bukan tumpuan ramai. Contohnya macam bank-bank yang terpencil, bank yang bandar-bandar kecil macam tu kan. Dah tu dia selalu pergi rompak dekat pemborong kelapa sawit, pengurup wang, kedai pajak gadai. Dan juga kadang-kadang tu dia akan aim individu-individu tertentu yang dia tahu orang tu akan ada duit banyak dengan dia masa tu. Contohnya macam bos-bos kedai yang nak kena settle gaji-gaji pekerja dia. Dah tu pergi ambil duit, macam gitulah. Rompakan yang pernah dicatatkan, ada lebih kurang 11 rompakan dekat Perak, 5 dekat Kedah, 2 dekat Perlis, 2 dekat Pulau Pinang, dekat Negeri Sembilan pun 2, dekat Kelantan, dekat Johor pun ada 2 rompakan juga. Kiranya habis semenanjung Malaysia dikonkernya, dijelajahnya satu-satu tempat untuk buat siri rompakan dia tu. Jadi dalam rompakan yang dia buat pada tahun 2001 ke 2002 tu, selalunya diorang akan guna senjata M16. Alah, korang tahulah M16 ni kan yang tentera-tentera selalu guna tu. Jadi mungkin sebab dia dah latih geng-geng dia tadi menggunakan konsep ketenteraan, jadi dia pun bagilah geng-geng dia tu guna M16 untuk pergi merompak. Okey, pada 1 Januari 2001, pihak polis ni pun buatlah satu operasi secara besar-besaran. Dan operasi tu diorang bagi nama Operasi Api Sawit. Mungkin sebab geng-geng ni dia aim kepada merompak kelapa sawit tadi. Jadi pihak polis buat operasi api sawit ni dekat Bukit Selambau dan juga Kuala Nerang. Tujuannya tadilah untuk tangkap semua ahli geng 13 ni. Tapi kan berani tak berani geng diorang ni, diorang pergi merompak tak pakai topeng tau. Tak ada pun nak pakai sarung muka ke, nak pakai mask ke. Elok je tunjuk muka diorang tu. Contohnya macam diorang pergi merompak, lepas tu nak tunjuk muka diorang dan cakap, "This is me. Akulah yang merompak tu." Macam tu kan. Dan sebab diorang tu tak pakai topeng, diorang memang pergi sembrono je tunjuk muka dia orang macam gitu kan. So orang ni pun ambil lah gambar-gambar dia orang tu, dan gambar-gambar dia orang tu pun memang cepatlah tersebar. Dan bila dah ada dah wajah asli dia orang, dah tak perlu dah nak lukis-lukis ke apa, kan senang kerja polis. Senanglah polis ni nak pergi bagi ke akhbar ke, nak pergi bagi dekat berita buletin utama tu ke. Dah tunjuklah gambar-gambar dia orang ni terpampang, cakap ini geng-geng merompak, kita sedang buru dia orang macam tu. Dah masuk surat khabar, dah keluar berita tadi, memang cepat sangatlah tersebar. Dan kata seluruh negara pun memang heboh masa tu, geng-geng 13 ni. Tapi biasalah, ada juga yang memang cam muka diorang, ada juga yang memang tak cam pun walaupun jumpa depan mata nanti kan. Tapi kan sekali fikir macam pelik juga diorang punya cara ni. Yelah, kereta yang diorang curi tu diorang pergi bakar untuk hapuskan bukti tau. Tapi diorang pergi merompak, boleh pula dia tak pakai apa-apa. So macam terbalik je. Apa bukti yang diorang nak hapuskan dekat kereta tu, sampaikan diorang macam tak takut pun untuk dikenali dan tak pakai topeng. Memang pelik lah diorang punya cara pemikiran tu, memang itulah tak tercapai akal. Okey, masa Ops api sawit tu sebenarnya Mak Komando ni memang licik sangat. Sebab apa? Sebab Mak Komando ni macam tahu je macam mana cara nak menyelinap, nak melarikan diri daripada polis tu. Boleh tahu, dia macam cepat je, ligat je, terlepas daripada pihak polis. Tapi katanya ada beberapa orang ahli geng 13 ni terkorban dalam Ops api sawit tu. Termasuklah abang ipar dia sendiri yang bernama Ismail Muhammad Piah. Dah tak berjaya nak tangkap Mak Komando tadi, jadi pihak polis ni pun terpaksa
kita panjangkan lagi tempoh operasi api sawit tadi selama 200 hari. Masa dalam buruan polis tu, katanya mak komando ni macam pandai jugalah menggunakan taktik-taktik penyamaran. Yelah, kalau tak menyamarkan cepat pula kena tangkap. Lepas tu pihak polis ni bagi tahulah media yang biasanya mak komando ni dia akan bertukar imej. Kadang-kadang dia akan simpan jambang yang tebal tu macam orang Taliban tu. Kadang-kadang pula dia akan botakkan kepala dia licin macam itu. Lepas tu dia adalah guna beberapa lagi taktik penyamaran yang tak bagi orang cam muka dia. Jadi lepas kejadian ops api sawit tadi, mak komando ni terus berjaya mengelakkan diri dia daripada dikesan oleh pihak polis. Jadi dalam operasi selama 200 hari tu juga, sebenarnya pihak polis ni ada dapat beberapa hint. Dan pihak polis tu juga sebenarnya ada buat beberapa operasi yang kecil. Adalah beberapa ahli geng ni yang terbunuh dalam operasi tu. Ada juga yang terbunuh sebab dia lari daripada sekatan polis. Masa pihak polis buat roadblock dekat Kuala Nerang, diorang boleh lari daripada sekatan polis tu. Dah nampak kereta ni melarikan diri, pihak polis tadi pun pergilah kejar kan. Dan korang tahulah apa yang jadi bila ada proses kejam-kejam macam tu. Jadi penamatnya 3 orang daripada ahli geng 13 ni meninggal dunia. Okey, ada satu hari tu mak komando dengan ahli geng dia ni pergi bercuti. So diorang pun adalah waktu-waktu diorang untuk bercuti kan. Masa tu diorang pergi bercuti dekat salah sebuah resort yang terkenal dekat Kedah. Tapi masa dia nak check in masuk tu, orang yang jaga kaunter resort tu sebenarnya dia macam tahu muka mak komando ni. Dia tahu itu adalah penjenayah yang dicari-cari dekat Malaysia ni. Sebab masa tu sebenarnya mak komando ni memang dah popular dah. Memang selalu keluar media, keluar surat khabar kan. So memang tak heran lah kalau ada orang yang cam muka dia. Dia dah tahu dah ini perompak tersohor tadi, dia pun teruslah call polis. Dan masa tu jugalah pihak polis ni datang ke resort tu. Diorang tak adalah pergi serang terus, dia buat dulu intipan. Diorang macam make sure dulu ni betul ke geng 13 ni, betul ke mak komando ni. Dah aim daripada jauh, dah intake daripada jauh, dah confirm dah memang betul ni mak komando, memang betul. So masa tu lah baru diorang pergi buat serbuan dekat resort tu. Dah diserbu pihak polis tadi, memang confirm lah dia ada tembak-menembak yang jadi masa tu kan. Yelah, geng 13 ni bukannya calang-calang geng. Geng yang memang cukup lengkap dengan senjata api mereka. Memang bos dia tu dah bekalkan dah senjata api untuk seorang-seorang ahli geng. Contohnya macam tu lah. So jadilah kejadian tembak-menembak dekat situ. Lepas tu pihak polis ni dapat tangkap beberapa orang ahli kumpulan geng ni. Tapi sayangnya mak komando masa tu dapat melarikan diri. Katanya masa tu dia dapat larikan diri dengan Syukri Hussein. Dan Syukri Hussein ni sebenarnya adalah orang kanan dia. Jadi masa ni sebab sekali buat operasi terlepas, 2 kali buat operasi terlepas, macam tu kan. Dah lah susah pula tu nak pergi tangkap mak komando ni, bukan main licik lagi. Memang masa tu timbul lah cerita-cerita yang pelik, cerita-cerita yang kata mak komando ni sebenarnya ada ilmu hitam, ada ilmu selisih, ada ilmu kebal. Dah tu boleh gaib macam gitu je. Dan kononnya kalau nak terbunuh, kalau nak pergi bunuh mak komando ni macam pelik sikit. Ya biasalah kalau orang yang ada ilmu kebal ni memang cara bunuhnya tu lain daripada yang lain. Katanya kalau nak bunuh mak komando ni, kedua-dua kaki dia tu tak boleh pijak tanah. Maksudnya kalau mak komando tu ada dekat dalam rumah, dalam bilik ke apa, masa tu boleh nak bunuh dia. Kalau kakinya dah jejak dah tanah, tak akan mati. Tapi itu hanyalah kabar angin je lah. Dan tak ada siapa pun yang boleh buktikan kabar angin tu. Okey, lepas dah mak komando lari dalam hutan tadi, pihak polis ni pun pergilah kejar kan. Pergi kejar dia bawa anjing pengesan. Tak ada tinggal jejak langsung. Memang anjing tu pun pening tau nak cari. Arah mana ni? Arah sini ke arah sini? Pergi arah mana pula mak komando ni? Anjing tu cakap. Contoh. Tapi kita kena ingat kenapa nama dia mak komando. Sebab dia pernah jadi askar sebelum ni kan. So memang tak heran lah kalau masuk je dalam hutan tu boleh gaib macam tu je. Hilang jejak dia daripada dikesan kan. Sebab mungkin dia memang dah terlatih dah. So nak cerita dia tu ada ilmu ke tak, ada ilmu hitam ke tak, wallahualam lah. Okey, dah berjaya larikan diri tadi, dia pun senyap kejap daripada aktiviti jenayah itu. Dan masa ni lah pihak polis ni panjangkan lagi tempoh ops api sawit tadi. Tapi sayangnya masa tu pihak polis ni langsung tak nampak kelibat mak komando. Jadi lepas serbuan tadi,
pihak polis ni tetap juga pergi cari kat mana mak komando menyorok, tapi gagal juga, tak jumpa juga kat mana mak komando ni. Jadi pihak polis terpaksa stopkan pencarian masa tu, tamatkan pencarian masa tu. Lepas 6 bulan pihak polis ni buat intipan cari kat mana mak komando tu. Sekali diorang ni dapat satu hint tau. Hint yang mengatakan mak komando ni akan jumpa dengan Syukri Hussein dekat sebuah rumah. Dan rumah tu sebenarnya ada dekat sebuah kampung di Baling, Kedah. Jadi masa mak komando dengan Syukri Hussein tadi nak pergi buat perjumpaan dekat rumah tu, diorang kena serbu dengan polis masa tu. Dan sekali lagi diorang berjaya untuk selamatkan diri, berjaya untuk lari daripada pihak polis. Maunya orang-orang ni tak percaya yang mak komando ni ada ilmu. Jadi masa ni mak komando ni sebenarnya macam mula paranoid lah. Mungkin masa tu dia fikir jangan-jangan si Syukri Hussein ni mata-mata polis. Tak pun nanti kalau dia kena tangkap, habis aku. Habis rahsia aku semua terbongkar macam tu kan. Katanya masa itulah dia mula belasah Syukri ni. Dan masa tu Syukri ni apa lagi kan, takkanlah nak tunggu je aku nak belasah, aku belasah lah macam tu kan. So dia pun lari lah, dia melarikan diri daripada mak komando ni. Dia takutnya nanti mak komando ni akan bunuh dia. Sebab masa tu, masa diorang bergaduh tu, memang nampak macam mak komando ni tak teragak-agak untuk bunuh dia. Jadi sebab takut dibunuh dengan mak komando tadi, dah orang pun tak percaya dengan dia kan. Dia pun ambil keputusan untuk serahkan diri dia kepada pihak polis. Pergi serah dirilah. Masa serah diri tu, barulah dia cerita sesuatu. Memang betul, dia buka rahsia mak komando tadi. Lepas tu dia cakap, mak komando ni ada. Sekarang ni dia ada dekat kampung dia. Dekat kampung Hujung Ketun, Pendang, Kedah. Yelah, alang-alang kata aku ni pengkhianat, bakal pengkhianat. Apa kata kalau macam merealisasikan betul-betul mak komando tu punya pemikiran. Kalau sekali fikir, betul juga tu apa yang dia buat kan. Sebab dia pun nak survive juga. Dia pun macam tak naklah mati sia-sia dekat tangan mak komando tu kan. Dah lah yang sebelum-sebelum tu pun dia bukannya betul-betul mengkhianati mak komando pun. Okey, bila pihak polis dah dapat info daripada Syukri Hussein tadi, pada 12 September 2002, 10 unit tindakan khas polis dan juga unit tindakan khas UTK lagi, diorang semua pergi serbu kampung mak komando ni. Katanya masa diorang serbu tu dia lebih kurang dalam jam 6.30 pagi. Masa tu orang kampung ni sibuk nak sembahyang subuh. Dan budak-budak sekolah pun macam biasalah bersiap-siap nak pergi sekolah kan. Masa itulah diorang ni, orang kampung sekitar situ, diorang dengar berdas-das tembakan. Tapi sebenarnya tak ada siapa pun yang terfikir masa tu sebenarnya pihak polis ni tengah buat operasi api sawit part 2 dan tengah duk berperang dengan mak komando masa tu. Memang penduduk kampung tu tak sangka lah sebab diorang dengar yang mak komando ni tak ada kat kampung masa tu. Tak ada kat dalam Malaysia sebenarnya. Diorang macam dengar kabar-kabar angin yang mak komando ni dah lari keluar negara macam tu. Jadi sebenarnya sebulan sebelum kejadian serbuan tadi, isteri mak komando dan juga bapa mertua dia ada buat rayuan dekat surat khabar harian Metro masa tu. Diorang merayu supaya mak komando ni serah diri. Tapi itulah memang tak jalan dengan rayuan dia orang tu. Satu hal lagi, mak komando ni dia pernah cakap tau dengan kawan dia. Dia cakap, aku ni lebih rela mati daripada kena tangkap dengan polis. Memang jiwa kental betul lah. Dengan jiwa dia yang macam tu, memang dah betul dah. Dia sepatutnya ada dalam pasukan askar. Tapi itulah sayang kan, kenapa dia boleh berhenti daripada askar tu. So kalau untuk korang yang tahu kenapa dia boleh berhenti jadi askar, korang bolehlah komen dekat bawah, share dengan kita orang. Jadi lepas 255 hari diburu oleh pihak polis, pada 1 Januari 2002 tu, mak komando ni akhirnya tewas. Katanya masa tu, masa dekat kampung dia tu, dia duk berperang dengan pihak polis ni berbekalkan 2 pucuk pistol. Pistol Colt 45 dan juga 2 revolver. Jadi masa itulah mak komando ni berperang untuk kali terakhir dengan pihak polis. Lepas dah berbalas tembakan, dah aku tembak engkau tembak aku macam tu kan. Akhirnya dia ditembak mati. Jadi beberapa jam lepas operasi tu tamat, Ketua Polis Negara masa tu, beliau mengesahkan lelaki yang duk berbalas tembakan dengan polis masa tu adalah mak komando. Dan diorang mengesahkan yang mak komando ni dah meninggal dalam serbuan tu. Jadi dekat mayat mak komando tu, pihak polis ni jumpa 2 pucuk pistol yang dia guna masa tu, ada beberapa butir peluru, kelongsong dan juga duit sebanyak RM70. Jadi kenapa nama mak komando ni tak asing lagi dalam dunia
dunia jenayah. Sebab nama dia sebenarnya dicatat dalam fail jenayah polis dan dikategorikan sebagai penjenayah berhati kering. Kiranya macam masuk buku sejarah polis lah. Sebab apa? Sebab dia berani dedahkan muka dia bila dia buat jenayah tu, bila dia pergi merompak. Katanya taktik macam tu sebenarnya memang jarang lah. Penjenayah ni nak pergi merompak, tunjuk muka, tak payah nak pakai topeng ke sarung muka ke apa, main redah macam tu je. Memang jarang sangat. Dan satu hal lagi, dia popular sebab dia ni hati kental. Dia memang tak takut mati. Memang betul-betul licik tu satu hal. Yang satu hal lagi, hati dia tu kering tau. Jenis orang-orang yang hati kering ni memang susah lah nak tangkap dia. Nak tak nak, tembak mati je lah pengakhiran dia. The end. Hebat kan dia? Hati kental tu macam dah betul dah. Tapi sayangnya, salurannya pula yang salah. Jadi kalau korang yang ada hati kental macam tu, hati kering macam tu, korang cepat-cepatlah pergi register askar ke, polis ke, bomber ke, ataupun anggota-anggota yang akan bagi manfaat kepada masyarakat. Kiranya korang salurkan kekentalan hati korang tu dekat saluran yang betul lah, macam gitu. Okey, negara kita sekarang ni dah terlalu parah dah dengan kes COVID ni. Dah makin bertambah sampaikan nak cecah dekat 10,000 tau satu hari. So saya harap kita boleh jaga kita macam biasa. Kalau nak keluar rumah, keluar bila betul-betul perlu. Dan jangan lupa untuk jaga penjarakan, jangan lupa untuk pakai mask, jangan lupa untuk selalu basuh tangan, hand sanitizer. So yang paling-paling penting itulah jaga jarak selamat anda. Macam pandu kereta pula kan. Jaga jarak selamat anda. Pandu kereta. Okey, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang dah menonton video ni dan menonton sampai ke saat ni. So maaf kalau ada yang terkurang daripada saya dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. Sebelum kita bye-bye, kita sedekahkan dulu Al-Fatihah untuk mereka yang terlibat dalam penceritaan kali ini. Semoga masing-masing cepat berproses dan doa kita ni sampai dekat diorang. Al-Fatihah. So macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.